Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Untuk video kali ni aku nak kongsikan tips macam mana nak beli SIM card yang sangat sesuai untuk korang. Jom. Okey, seperti yang kita tahu kat dalam Malaysia ni penuh dengan bermacam-macam jenama SIM card, macam-macam jenis, macam-macam plan. Dan untuk korang memilih tu adalah satu benda yang perlu korang study dan korang kena buat research sikit tentang plan-plan yang korang nak tu. Sebelum tu, untuk beli SIM card tu, korang kena tahu coverage telco tu. Untuk melihat coverage atau liputan line telco itu, korang kena masuk ke dalam website. Contoh korang nak tahu tentang liputan Celcom, korang kena pergi ke Google dan korang search je Celcom coverage. Dan kat situ korang search result dia yang mana menunjukkan coverage Celcom. Google akan membawa anda pergi ke satu maps, satu site yang menunjukkan maps Malaysia. Dan korang kena zoom out atau zoom in, tengok kat mana kawasan korang duduk tu, ada tak liputan kat situ. Dan selain tu, sebelum korang nak beli SIM card baru, korang kena tahu keperluan internet dan call korang. Ada setengah orang memerlukan internet yang banyak, jadi tak pakai call banyak, kenapa nak pakai unlimited call kan? Dan ada setengah orang yang nak guna hanya untuk call, kenapa nak ambil internet besar-besar kan? Dalam market ni ada banyak sangat. Ada yang unlimited internet, ada yang high speed internet berkuota, ataupun unlimited call, unlimited SMS mahupun IDD. Jadi kalau korang perlukan IDD contohnya, korang kena go for Digi sebagai contoh. Sebab Digi banyak plan yang memberi kelebihan kepada IDD. Dan sebagai contoh, kalau korang nak pakai bil postpaid tapi murah, bawah RM50 dan unlimited call, you should go to Red One. Dan kepada korang yang pakai SIM card just hanya untuk handphone, for social media, mungkin korang boleh pergi ke maybe Halo Telco. Sebab aku tengok Halo Telco pun boleh tahan juga dia punya package plan untuk social network ni. Dan selain tu, dari segi penggunaan, korang kena kenal pasti korang gunakan internet tu untuk apa? Untuk browsing atau untuk streaming video YouTube atau Netflix atau iFlix, ataupun just social network. Kalau korang boleh kenal pasti penggunaan korang di belah mana, korang boleh dapatkan SIM card yang betul-betul jimat dan berguna untuk keperluan korang. Dan selain tu, kalau korang nak gunakan SIM card tu untuk modem atau 4G Wi-Fi router yang aku pernah tunjuk pada video aku sebelum ni, pastikan korang dapatkan internet yang betul-betul unlimited. Dan kalau boleh, dapatkan yang legal lah, jangan illegal. Sebab SIM card legal ni memang tak ada memberi masalah kepada kita pada masa akan datang. So kita just terus pakai. Contoh macam yang aku pakai adalah Digi Infinite 150. Bila kita masuk kat modem, pastinya kita nak gunakan internet tu secara heavy. Sebab dia akan share kepada semua. Mungkin 32 user, mungkin 64 user. Siapa yang pakai, siapa yang connect dekat wifi, pastinya ada tujuan nak guna internet besar atau laju. Jadi lebih baik elakkan pakai modem dengan SIM card yang macam Halo Telco, macam OneXOX. Sebenarnya tak salah pakai, tapi plan tu tak kena dengan keperluan korang. Kalau korang nak masuk ke modem, memang tak sesuai benda-benda macam tu. Dan selain tu, kalau korang nak beli SIM card baru, benda ni aku tujukan kepada Yes 4G. Yes 4G tak support kepada semua phone, tapi kebanyakan handphone model terbaru support Yes 4G. Jadi kalau korang nak beli SIM card Yes 4G tu, korang kena tanya kedai tu, tanya betul-betul boleh tak support handphone ni. Sebab kalau handphone tak support, memang korang dah rugi RM10 kan beli SIM card tu. Itu belum korang langgan internet lagi. SIM card S4G ni, kalau masuk handphone lama, dia tak ada line. Sebab dalam phone tu dia tak ada band untuk running SIM card Yes. Jadi sebelum beli SIM card Yes 4G, tanya dulu boleh atau tak. Kalau boleh, korang bagi handphone korang pada tuan kedai tu, terus setting APN. SIM card Yes 4G tu kalau korang masuk je belum tentu boleh pakai. Sebab nak kena setting APN tu. Dan selain itu, sekiranya korang beli SIM card baru, korang kena pastikan buka packing SIM card tu dan tengok SIM card tu sama ada micro SIM, nano SIM ataupun standard size. Dan ya, semua tahu benda ni, tapi kadang-kadang kita pergi beli je, beli post pula tu, sampai-sampai tak ada micro, tak ada nano. Nanti korang ada masalah dengan benda-benda tu. Biasanya SIM card sekarang dia cuma standard size dan micro
saiz. Kadang-kadang nano tu tak ada tau. Ada pack-pack SIM card SIM lama tu, dia tak ada potongan untuk nano. Jadi bila sampai kat korang, dah satu hal. Korang cakap tak boleh masuk. Nak pergi ke bandar, nak pergi ke kedai handphone, nak potong. Tak payahlah. Korang kena kenal pasti dulu. Ambil tahu saiz SIM card tu. Ataupun kalau korang dapat micro SIM, tapi tak ada nano, handphone korang nano SIM card, korang nak potong pun boleh lah. Tapi potong sebaik mungkin. Berhati-hati. Jangan sampai terkena chip tu. Sebenarnya potong tu boleh, cuma tak cantik lah. Tapi masih boleh. Dan selain itu, kalau korang nak beli SIM card baru, korang kena study plan tu. Plan yang korang tengok tu, contoh kalau korang kata perlukan untuk social network. Okay, ambil SIM card yang offer korang plan-plan mungkin unlimited social network ataupun high quota untuk social network. Korang kena tengok dan korang kena pasti bacakan dalam plan tu. Kadang-kadang ada tulisan kecil kat bawah tu. Tulisan kecil kat bawah tu memang jahat. Baca, fahamkan, tanya tuan kedai tu. Apa benda tu? Kadang-kadang aku sakit hati sikit dengan pengiklanan telco sekarang ni. Tulis unlimited, bawah company berhak slowkan speed apabila mencecah 100GB. Ini aku paling tak suka. Ada je trik dia. Jadi kat situ aku rasa kalau ramai yang tak perasan, memang benda tu nampak macam tipu lah. Pengiklanan yang tak, orang kata tak telus, tak gentle. Tapi nak buat macam mana? Itulah trik company telco sekarang. Nak tak nak, kita kena baca setiap term and condition yang ada kat situ. So itu perkongsian aku untuk hari ni, untuk tips macam mana nak beli SIM card baru. Benda yang korang perlu tahu sebelum beli SIM card baru. So aku harap korang boleh subscribe ke channel ni, Jazzy Jazz, membincangkan tentang hal-hal telco di Malaysia dan gadget di Malaysia. Share kalau berguna, like kalau suka. See you guys on my next video. Bye bye.